Salam sejahtera, saya Rila Melati dari Mini Monsters Limited dan bersama-sama saya pada hari ini ialah Dr. Mukhlis Abu Bakar dari Institut Pendidikan Nasional. Kita akan berbincang tentang strategi-strategi membesarkan kanak-kanak dwibahasa. Dan seperti yang mungkin Dr. Mukhlis tahu ya, kanak-kanak hari ini dan juga mungkin ibu bapa ya lebih menggunakan bahasa Inggeris di rumah dengan anak-anak kalau dibandingkan dengan bahasa ibunda. Dan kebanyakan mereka juga hari ini sangat kalau saya boleh kata ingin anak-anaknya menguasai kedua-dua bahasa dengan fasih, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi mungkin kita boleh mulakanlah perbincangan kita tentang apakah tips-tips ataupun perkara-perkara yang mungkin ibu bapa boleh lakukan untuk membuat kanak-kanak ini fasih dalam kedua-dua bahasa. Ya, terima kasih Wila. Saya rasa sebelum itu izinkan saya untuk menyatakan satu perkara penting, iaitu kita harus sedar bahawa pemerolehan bahasa itu memerlukan pendedahan secara besar-besaran kepada bahasa. Kanak-kanak yang mana kita mahukan mereka untuk menguasai bahasa perlulah sentiasa didedahkan kepada bahasa. Ya, dalam bahasa Inggeris kita kata to acquire a language, you need massive amounts of exposure to the language. Okey, jadi massive exposure ya terhadap bahasa. Apakah mungkin langkah pertama yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk mendidik anak mereka menjadi dwibahasa? Okey, untuk perkembangan dwibahasa, ya, anak-anak perlulah didedahkan kepada kedua-dua bahasa itu. Ya. Di Singapura kita maklum ya, oleh kerana bahasa Inggeris bahasa yang digunakan di merata tempat dan untuk pelbagai tujuan ya, di dalam masyarakat kita, maka sukar untuk bahasa ibunda berkembang kalau kita tidak menggunakannya dengan kerap di rumah. Ya. Jadi perlulah kita menggunakan bahasa Melayu sekerap yang mungkin jika kita mahu anak-anak kita menguasai bahasa Melayu selain bahasa Inggeris, ya, yang kita maklum lebih mudah untuk mereka perolehi kawan-kawan ya, daripada saluran-saluran media yang ada. Ya. Jadi cakaplah sebanyak mungkin dengan anak anda, ya, bacakan kepada mereka, nyanyikan kepada mereka, sebab tujuannya adalah untuk meningkatkan pendedahan mereka kepada bahasa. Kanak-kanak yang membesar dengan satu bahasa pun perlu pendedahan kepada bahasa, apalagi ya, kalau kita mahukan anak kita untuk menguasai dua bahasa. Dan ini boleh dilakukan dari usia yang berapa? Mungkin dari 4 tahun ataupun lebih muda dari 4 tahun? Ya, kanak-kanak sejak lahir, ya, sejak dilahirkan sudah boleh kita dedahkan kepada bahasa, sebab kajian telah menunjukkan bahawa mereka sebenarnya boleh mendengar, dapat membezakan antara bunyi-bunyi yang dituturkan oleh orang dewasa di sekeliling. Malah kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak sebelum dilahirkan lagi dalam rahim ibu ya, sudah pun mula mendengar apa-apa yang dinyatakan oleh orang dewasa di sekelilingnya. Ya. Satu perkara lagi ya, yang kalau boleh saya tambah ya, untuk memupuk perkembangan bahasa dalam kalangan anak-anak kecil hingga 4-5 tahun ya, pendedahan itu haruslah dilakukan secara bersebuka, ya, iaitu perlulah bercakap dengan mereka, berbual dengan mereka, ya. Kita tidak boleh mengharapkan mereka memperoleh bahasa hanya dengan meletakkan mereka di depan kaca TV, walau bagaimana baik sekalipun program itu, ya. Untuk kanak-kanak kecil, ya, cara mereka memperoleh bahasa adalah dengan berinteraksi secara lisan dengan orang di sekeliling. Jadi dengan ini mereka bukan sahaja dapat mendengar, ya, tetapi mereka juga berpeluang untuk bercakap, untuk menyampaikan satu-satu maksud atau untuk memberi respon ya, kepada pertanyaan kita ataupun perkongsian kita. Jadi proses ini bukanlah satu proses yang pasif ya. Bagaimana pula kalau kita ingin menimbulkan minat dari kanak-kanak itu untuk bercakap dalam bahasa Melayu? Okey, bagi kanak-kanak kecil ya, saya rasa bukan minat terhadap bahasa yang perlu kita bimbangkan. Yang lebih penting bagi saya ialah memupuk kebiasaan ya, menggunakan bahasa dari kecil lagi. Ya. Jadi kalau mereka sudah biasa dan tidak kekok menggunakan bahasa Melayu, jadi tidak timbullah keperluan untuk menanam minat. Ya. Maksudnya kita perlu bina sekitaran bahasa yang autentik ya, di rumah, yang mana mereka dapat bertutur dalam bahasa Melayu sebagai satu perkara biasa.
Ya. Ini hanya akan berlaku kalau anak itu melihat ibu dan bapanya bercakap dalam bahasa Melayu lah. Ya. Satu lagi, selain berbual dengan anak anda, ya, dengan anak-anak ya dalam bahasa Melayu, bacalah dengan mereka dalam bahasa Melayu, nyanyikan lagu-lagu Melayu, bercerita dalam bahasa Melayu. Ya. Ini semua agar anak kita mendapat pendedahan yang berterusan dalam bahasa Melayu, ya, supaya mereka dapat menyerap ciri-ciri bahasa yang kaya dan kompleks bersama-sama dengan pengetahuan ya, dan maklumat yang canggih ya, dalam bahasa itu. Untuk anak-anak kecil, bagi saya itulah ya, cara yang terbaik ya, untuk mereka belajar bahasa. Jadi bagaimana pula ya dengan pasangan suami isteri yang kedua-duanya tidak fasih berbahasa Melayu dan di antara mereka berdua, mereka lebih kerap menggunakan bahasa Inggeris, tetapi mereka ingin anak mereka itu menjadi fasih dalam bahasa Melayu. Macam mana itu? Okay. Saya rasa untuk ini ada dua kumpulan. Ya. Kumpulan yang pertama adalah mereka yang membesar dengan bahasa Melayu, ya, tetapi sudah lama tidak menggunakannya atas sebab-sebab tertentu dan kini tidak lagi yakin ya, dapat menggunakan bahasa Melayu itu dengan baik ya, bersama anak-anak. Kalau anda dalam golongan ini, masalah anda sebenarnya tidak susah. Ya. Ini adalah kerana pengetahuan anda tentang bahasa Melayu masih tersimpan di dalam ingatan, ya, di dalam otak kita, cuma sudah terperuk jauh ya, di belakang oleh kerana sudah lama tidak menggunakannya. Jadi perlulah ya, keluarkan semula khazanah bahasa Melayu kita itu ke depan. Tapi bagaimana caranya? Ya, tidak lain tidak bukan adalah dengan berjinak-jinak semula dengan bahasa itu. Ya, lebih kerap kita gunakan bahasa Melayu, lebih kerap kita akan ingat perkataan-perkataan yang kita sudah pernah tahu dahulu. Ya. Usaha ini akan memakan masa, ya, tetapi tidak mustahil, ya, malah memuaskan. Sebab saya sendiri mengalaminya untuk bertahun-tahun lamanya saya tidak menggunakan bahasa Melayu oleh kerana keluar negara. Tetapi bila kembali, ya, itulah yang saya alami. Perlahan-perlahan saya dapat kembalikan penguasaan bahasa Melayu saya itu, tapi dengan terus berusahalah untuk menggunakannya. Ya. Untuk membantu ibu bapa yang mungkin boleh gunakan buku-buku cerita dua bahasa, ya, agar mudah ya untuk mengakses padanan dalam bahasa Melayu untuk perkataan-perkataan yang terdapat dalam bahasa Inggeris. Dan kumpulan yang kedua itu ya, iaitu mereka yang pengetahuan dalam bahasa Melayu itu memang terbatas, ya, kerana mungkin tidak membesar dengan bahasa Melayu. Jika demikian, mungkin perlulah ya cari penutur bahasa Melayu yang fasih dan minta beliau untuk berbual, bercakap dengan anak. Ya, orang ini mungkin daripada keluarga besar, ya, seperti datuk, nenek, ibu dan bapa saudara ataupun sepupu, ya, yang cukup fasih berbahasa Melayu. Atau mungkin seorang dalam rangkaian sosial kita, ya, mungkin kawan-kawan. Ya. Jadi anak kita itu akan belajar sesuatu ya, daripada mereka, tetapi kita janganlah menaruh harapan yang tinggi sangat ya, bahawa ini akan menjadikan anak kita itu insan berbahasa yang sempurna. Sebab mereka tidak bersama anak kita untuk tempoh waktu yang lama. Ya. Namun demikian, saya rasa tidak mengapa. Apa pun ya, yang kita lakukan adalah suatu kelebihan kepada anak kita. Bagaimana pula ya kalau sebaliknya, iaitu pasangan suami isteri ini kedua-duanya sangat fasih bertutur dalam bahasa Melayu, tetapi bahasa Inggeris mereka lemah? Baik. Masalahnya di Singapura ialah sekitaran bahasa Melayu yang amat terbatas. Ya. Jadi jika anda ya penutur fasih bahasa Melayu, ini sebenarnya suatu kelebihan ya, kepada anak anda. Ya. Saya galakkan anda suami isteri untuk menggunakan bahasa Melayu di rumah. Ya. Dengan itu anak anda akan dapat banyak peluang ya, untuk mendengar, bertutur ya, dan juga menggunakan bahasa Melayu. Ya. Saya rasa jangan bimbang tentang bahasa Inggeris sebab tanpa anda pun sebenarnya mereka akan terdedah kepada bahasa Inggeris ya, melalui program kanak-kanak di TV, ya, di saluran-saluran media yang ada. Ya. Kalau tak pun, mereka akan memperoleh bahasa Inggeris
sebaik sahaja mereka menyertai kumpulan bermain ataupun playgroup, ya, ataupun apabila mereka menjejakkan kaki di tadika, ya, yang kita maklum lazimnya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Jadi bagaimana pula ya dengan pasangan yang dapat menguasai kedua-dua bahasa dengan baik sekali, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, dan mereka ingin membesarkan anak mereka untuk menjadi pengguna bahasa yang sama seperti mereka. Adakah ini satu jangkaan yang realistik? Ya, saya rasa memang satu jangkaan yang boleh dicapai. Ya. Saya rasa ada dua pilihan, ya, yang boleh kita lakukan. Pertama, kita gunakan kaedah one parent, one language, ya, iaitu antara suami isteri, ya, kita membagi-bagikan dua bahasa itu. Seorang bercakap dalam bahasa Melayu dan seorang lagi dalam bahasa Inggeris. Sebaik-baiknya, yang lebih baiklah dalam satu-satu bahasa itu menggunakan bahasa itu ataupun diberikan tanggungjawab untuk menggunakan bahasa itu. Kemudian kita harus elaklah daripada bertukar-tukar bahasa, ya, dan secara tetap, ya, bertutur dalam bahasa yang ditugaskan kepada kita lah, ya, supaya anak kita tahu siapa mewakili bahasa apa dan bahasa yang mana harus digunakan untuk berkomunikasi dengan si ibu ataupun si bapa, ya. Pilihan yang kedua, kedua-dua suami dan isteri bertutur dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kepada anak-anak, ya. Dalam hal ini perlulah pastikan kita memberi pendedahan bahasa yang seimbang, ya, kepada anak kita. Pasangan suami isteri itu mestilah selalu mengingatkan satu sama lain supaya tidak condong, ya, kepada satu-satu bahasa, terutama sekali bahasa Inggeris. Jadi yang pentingnya di sini ialah untuk mendapat keseimbangan, ya, kalau kita ingin menggunakan kaedah yang ini. Apa pula mungkin antara cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh ibu bapa? Baik, apapun, ya, pilihan strategi kita, sama ada si ibu guna bahasa Melayu dan si bapa menggunakan bahasa Inggeris dan sebaliknya, atau kedua-dua ibu dan bapa menggunakan kedua-dua bahasa tetapi secara seimbang, atau kedua-dua ibu dan bapa menggunakan bahasa Melayu sahaja di rumah. Apapun pilihannya, anak kita, terutama yang telah ke tadika dan sudah mula, ya, selesa dengan bahasa Inggeris, mungkin mereka akan memilih, ya, untuk berbahasa Inggeris dengan kita. Ya. Jadi ini boleh menyebabkan penggunaan yang tidak seimbang lah, ya, antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan juga, ya, jika suami isteri itu boleh berdua bahasa, anak-anak kita itu akan tahu, ya, dan mungkin akan memilih, ya, untuk memberi respon kepada kita dalam bahasa Inggeris walaupun kita bertutur dengannya dalam bahasa Melayu, ya. Ini kerana dia tahulah, ya, kita suami isteri memahami kedua-dua bahasa, ya. Dan kadang-kala, bukan kadang-kala lah, mungkin sering juga, ya, saya maklum, ya, ibu bapa mudah mengalah, ya, dan membalas dalam bahasa Inggeris. Dan ini akan menyebabkan bahasa Melayu kurang digunakan, ya. Bagaimana pula, ya, kalau kita dah lakukan semua kaedah-kaedah ni, tapi anak tu tetap memilih untuk menjawab ibu bapa dalam bahasa Inggeris? Ya, pertanyaan yang baik sekali, ya. Kalau ini berlaku, ya, saya rasa kita tidak harus bimbang, ya, sebab kalau kita perhatikan, anak kita sebenarnya memahami ataupun menunjukkan pemahaman dalam bahasa Melayu. Sebab mereka dapat memberikan respon kepada kita walaupun dalam bahasa Inggeris, ya. Sebenarnya keterlibatan mereka, ya, dalam bahasa Melayu, ya, walaupun secara pasif sahaja di rumah, ya, sebab mereka hanya mendengar tapi tidak menjawab dalam bahasa Melayu, sebenarnya membantu mereka, ya, mengenali sejumlah perkataan dalam bahasa Melayu, dan ini akan memudahkan, ya, pembelajaran bahasa Melayu mereka di sekolah kelak, ya. Saya sebenarnya nak tanya kepada Rila sendiri, ya, berdasarkan interaksi Rila dengan ibu bapa, ya, dalam kelas-kelas bahasa Melayu, ya. Mungkin, ya, Rila sendiri, ya, boleh berkongsi tentang hal ini, ya, iaitu ibu bapa, mungkin juga datuk dan nenek, ya, yang sering mengalah, ya, kepada anak dan cucu beralih kepada bahasa Inggeris apabila bercakap dengan mereka, ya. Berdasarkan pelibatan Rila, kan, menganjurkan bekil-bekil bahasa Melayu dan interaksi Rila dengan ibu bapa, mungkin boleh berkongsilah dengan kita.
tentang hal ini? Sebenarnya peranan datuk dan nenek ini saya rasa sangat penting dalam membimbing dan juga memupuk kanak-kanak itu untuk fasih berbahasa Melayu, dan mereka sebenarnya kadang-kadang takut nak cakap dengan cucu mereka menggunakan bahasa Melayu sebab takut ibu bapa ni marah. Ada ibu bapa kata tak sukalah kan, asyik-asyik bila dengan datuk nenek cakap Melayu nanti bahasa Inggerisnya lemah mungkin kan. Jadi datuk dan nenek ni mereka menjadi malu dan rasa guilty untuk menggunakan bahasa ni, yang sebenarnya saya rasa pada pendapat saya mereka ni adalah aset kepada kanak-kanak itu, sebab terutama sekali datuk nenek yang sangat tua, yang waktu zaman-zaman mereka itu mereka pergi ke sekolah vernacular ataupun mereka asal-asalnya dari sekolah Melayu, ya, dan mereka mempunyai kosakata Melayu yang begitu mendalam dan begitu banyak dan luas, dan ada kalanya perkataan-perkataan ini kita tak lagi gunakan dan kita jarang dengar perkataan seperti cerik, jerang air. Kadang-kadang hari ni dia tak tahu apa, kalau kita suruh dia jerang air dia tak tahu apa aksinya untuk jerang air ni. Cerik pun dia tak tahu yang mana satu cerik, yang mana satu cawan, yang mana satu teko, dia tak tahu. Dan itu saya rasa kita tak boleh macam sambil lewa lah peranan datuk dan nenek. Dan juga ada kalanya kita lupa bahawa wujudnya keluarga-keluarga di mana tidak ada ibu bapa yang lengkap, seperti keluarga dari single parent, saya sebut tadi itulah, single parent. Jadi mereka ini biasanya kanak-kanak ini yang menjadi dominant caregiver adalah datuk dan nenek. Jadi dalam konteks situasi yang sedemikian, seperti yang tadi Dr. Mukhlis kata, mereka ini harus didedahkan kepada konteks bahasa yang autentik. Jadi yang autentik bagi mereka ialah pertuturan dengan datuk nenek yang hanya fasih satu bahasa kan. Jadi datuk dan nenek ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat penting, sebab dia selain dari memupuk rasa cinta bahasa tu, mereka sebenarnya juga membangun jiwa kanak-kanak itu terhadap bagaimana kanak-kanak itu boleh menyesuaikan diri dalam sekitar bahasa Melayu yang lebih natural, saya rasa. Betul sekali. Saya rasa dengan datuk nenek mereka juga dapat memperoleh bahasa basahan, ya, sebab bahasa basahan lah yang membolehkan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar sana, ya, dan bukan bahasa standard sahaja. Jadi memang betul lah kalau ada datuk nenek di rumah yang seringkali berinteraksi dengan cucu-cucu, gunakanlah bahasa Melayu, sebab itulah satu-satunya pendedahan yang terbaik yang mereka dapat terhadap bahasa Melayu. Dan satu lagi mungkin ibu bapa juga tidak perlu memomok-momokkan diri apabila datuk dan nenek ini menggunakan bahasa Melayu, sebab saya rasa yang kita tidak mahu hari ini ialah bahasa yang suam-suam kuku, yang setengah masak. Inggeris dia tak bagus, bahasa Melayu dia pun lemah. Jadi kalau kita asyik menyekat penggunaan dia dengan ibu bapa, kita insist yang orang tua ni sebenarnya harus adapt. Dia harus menggunakan bahasa Inggeris. Saya rasa tidak begitu adil, sebab situasi yang ideal yang kita inginkan ialah anak yang terdedah dengan dua bahasa dan secara long term menjadi pengguna bahasa yang fasih dan yang betul. Dan yang suam-suam kuku ni yang kita tak nak ataupun kita takut. Ya, betul sekali. Mungkin Dr. Mukhlis boleh berkongsi kata-kata akhir untuk para penonton. Ya, baik. Selagi kita jelas apakah harapan kita terhadap penggunaan bahasa Melayu di rumah, dan kita berkomunikasi dengan anak secara konsisten melalui bahasa itu, anak kita akan sedar bahawa ada masa dan tempat di mana dia harus bercakap dan menggunakan bahasa Melayu. Ini persediaan yang baik saya rasa, dan akan diperkukuhkan lagi apabila mereka berinteraksi dan berbual dengan orang lain di luar sekitaran keluarga. Dan juga selagi kita bersikap konsisten dan sabar dengan anak kita, mereka akan mendapat pendedahan yang cukup untuk menjadi insan peribahasa yang seimbang. Akhir kata, kanak-kanak yang benar-benar peribahasa sebenarnya susah dipupuk. Namun kita janganlah putus asa, sebab semua kemahiran yang anak kita perolehi daripada usaha kita untuk menjadikannya peribahasa adalah sangat berharga. Dan ia mungkin memerlukan banyak usaha daripada kita,
tetapi ia adalah suatu usaha yang saya rasa berbaloi lah kata orang, ya, iaitu yang akan memberi banyak faedah kepada anak kita. Baik, saya sudah banyak bercakap, ya. Mungkin giliran saya pula lah untuk mengajukan soalan kepada Rila, ya. Okay. Baik, Rila sudah lama, ya, berkecimpung dalam dunia hiburan, bukan? Saya tertarik sebenarnya dengan potensi, ya, dunia hiburan, ya, dan peranannya dalam menggalak, ya, kanak-kanak menggunakan bahasa Melayu, membina jiwa yang cinta pada bahasa seperti yang Rila katakan sebelum tadi, ya, dan sekaligus menjadikan mereka kanak-kanak berbahasa yang berkeupayaan tinggi. Pasti, ya, banyak pengalaman Rila, ya, yang dapat dikongsi bersama kita di sini. Yang sebenarnya tercetusnya keinginan saya ni untuk mencipta bahan-bahan pendidikan yang berteraskan bahasa untuk kanak-kanak ialah kerana profil kanak-kanak hari ini, ya, di Singapura dia telah berubah. Seperti yang saya katakan pada mula sesi ini tadi, mereka ini hari ini lebih fasih berbahasa Inggeris, dan oleh kerana mereka fasih dengan bahasa Inggeris, kalau Dr. Mukhlis sedar, ya, secara kalau kita pandang sekali imbas, mereka sebenarnya bila diberi pilihan di perpustakaan ataupun untuk mengambil benda-benda gadget-gadget ataupun yang benda-benda yang mempunyai unsur-unsur hiburan ni, mereka tetap akan memilih sesuatu yang ada bahasa Inggeris. Sebab itu bahasa yang paling convenient untuk dia, kan? Dan apabila kita menyuruh mereka untuk memilih sesuatu dalam bahasa Melayu ataupun kita bertutur dengan mereka dalam bahasa Melayu, mereka akan memilih untuk membuat terjemahan. Tapi terjemahan secara direct. Ya, dia tidak masukkan konteks kadang-kadang dalam pertuturan dia, dan itu menjadi sesuatu yang sangat janggal. Dan dari situ saya rasa mereka perlukan bahan-bahan sendiri yang asli Singapura, yang konteksnya lebih berteraskan ke Singapuraan, yang mana bila dia bercakap tu dia tahu bahawa ini make sense, ini adalah sesuatu yang familiar, yang dia terbiasa lihat. So dalam membangunkan konten-konten kandungan yang seperti itu, di situlah saya menggunakan unsur hiburan. Sebab kalau dulu kita nak selitkan pembelajaran tu, kita kata okeylah dalam dia belajar itu ada hiburan. Tapi approach yang saya ambil ialah kita menghiburkan dahulu, selepas itu baru kita masukkan unsur-unsur pendidikan yang lain. Jadi dia itu belajar dalam keadaan yang dia tidak sadar bahawa dia sedang secara tidak langsung, bahawa dia tu sedang belajar. So itu. Cuma hari ini saya rasa kaedah ini pun akan berubah sebab kita ada digital, buku-buku e-book dan sebagainya, kan, buku-buku yang menggunakan AI. Jadi saya rasa wujudnya tidak lagi wujud garisan di mana ini adalah hiburan, ini adalah pendidikan. Dua-duanya dah tergabung, ya, dalam media yang berbagai-bagai. Jadi silang media ini adalah satu yang saya rasa hari ini merupakan cabaran untuk ibu bapa, juga untuk pengguna-pengguna yang dui bahasa, sebab dia boleh wujud dalam berbagai bentuk pada masa yang sama. Jadi kanak-kanak tu dia, kalau kita kasih buku, kan, kalau buku secara buku teks dia boleh baca, atas tu teks mungkin bahasa Inggeris, bawah bahasa Melayu. Jadi kadang-kadang dia tipu juga tau, dia cuma baca yang Inggeris, mata dia ke situ, dia tidak pergi kepada bahasa Melayu. Tapi kalau kita letakkan buku tu dan kita convert kepada jenis-jenis lain, digital story misalnya, dia tidak berpeluang. Dia tidak berpeluang buat begitu. Jadi dia akan mengikuti cerita itu dalam satu bahasa, tetapi dia mempelajari makna perkataan-perkataan tertentu itu dari konteks yang dia lihat melalui gambar, melalui visual. So saya rasa di situlah cabaran seterusnya bagi ibu bapa, bagi pengguna, bagi juga orang-orang yang mencipta kandungan untuk kanak-kanak. Mungkin kita boleh jangkakanlah kalau mereka kanak-kanak membaca buku-buku dua bahasa, ya, oleh kerana mereka lebih selesa dengan bahasa Inggeris, bukan, mereka akan terjun ke bahasa Inggeris dahulu, ya. So saya rasa tidak mengapa, ya, kalau mereka lakukan begitu. Sebab mereka akan membaca buku itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali mereka akan membaca buku itu. Ya. Jadi mungkin kali yang ketiga, kali yang keempat, ibu bapa yang membaca bersama mereka boleh menggalakkan mereka, okey, mengapa tidak kita tukar kepada bahasa Melayu pula. Ya. Jadi dengan di situ mereka tidak rasa tercabarlah, ya, untuk membaca dalam bahasa Melayu kalau mereka tidak selesa. Jadi peranan ibu bapa itu
juga memainkan peranan penting lah. Ya, dan sebenarnya banyak kaedah yang boleh digunakan ya, kaedah permainan secara game, secara informal untuk buat anak itu menjadi selesa untuk membaca sesuatu itu dalam bahasa ibunda yang kita ingin ajarkan pada dia. Okey, Dr. Mukhlis, saya sebenarnya ni ada satu kemusykilan. Sebab dalam tugas saya ni membuat bengkel-bengkel untuk para facilitator ya, yang mengajar kanak-kanak dua bahasa ni. Mereka sering tanya, boleh tak kita gunakan bahasa Inggeris dalam memberi arahan kepada kanak-kanak ini? Dah kemudian tu baru kita gunakan bahasa Melayu untuk aktiviti-aktiviti seterusnya. Adakah ini okey ataupun salah? Baik, kita harus tahulah ya siapakah kanak-kanak yang datang ke bengkel-bengkel kita ini ya. Lazimnya di Singapura kanak-kanak kita lebih terbiasa dengan bahasa Inggeris ya, sebab itulah bahasa yang digunakan di rumah ya. Jadi mereka selesa dengan bahasa Inggeris. Jadi apabila kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus bermula dengan sesuatu yang mereka sudah sedia ada, sesuatu yang mereka selesa. Ya? Jadi dari segi bahasa, mereka selesa dengan bahasa Inggeris, bukan itulah yang mereka ada. Kemudian barulah kita menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Inggeris itu sebagai suatu jambatan untuk mendapatkan respon daripada mereka, perhatian mereka ya. Jadi mereka tidak berasa begitu tercabarlah. Masuk saja bahasa Melayu ya. Jadi kita harus tahu siapakah kanak-kanak yang datang ke kelas kita itu ya. Satu lagi perkara, kanak-kanak ini kanak-kanak dua bahasa ya, walaupun tidak seimbang kan, iaitu lebih kuat bahasa Inggeris dan lebih lemah bahasa Melayu, tapi mereka kanak-kanak dua bahasa. Jadi kanak-kanak dua bahasa ini berbeza dengan kanak-kanak ika bahasa ya. Jadi kita tidak boleh menganggap kanak-kanak dua bahasa ini sebagai dua kanak-kanak ika bahasa dalam satu. Ika bahasa ini dalam maksud iaitu monolingual. Jadi it's not two monolinguals in one. Ya, iaitu kanak-kanak dua bahasa ini adalah satu spesies yang berbeza ya daripada kanak-kanak ika bahasa. Jadi pendekatan kita juga haruslah bersesuaian dengan keperluan mereka itu. Ya, jadi dalam minda mereka itu, mereka akan sentiasa beralih dari satu bahasa ke satu bahasa. Ya, menggunakan sumber bahasa yang mereka lebih fasih untuk membantu mereka untuk menguasai bahasa yang mereka lemah. Cuma pada peringkat luaran sajalah apabila kita bercakap, kita dapat mengenali ini bahasa Melayu, ini bahasa Inggeris. Tapi dalam pemprosesan bahasa dalam minda kita itu, kita tidak membezakan antara dua bahasa itu. Ya, jadi boleh kita untuk menjawab soalan Rila tadi ya, tidak menjadi masalah ya, cuma kita harus jelaslah matlamat kita itu. Jangan kita terbawa-bawa pula saya gunakan bahasa Inggeris ya, tapi tidak menggunakan bahasa Melayu. Jadi sebagai satu kaedah ianya boleh diterimalah ya. Ya. Satu kaedah yang mungkin sekarang ini dah lebih banyak digunakan ya dalam kajian-kajian yang dilakukan di negara-negara lain ya, iaitu pendekatan menggunakan dua bahasa ini sesuatu yang lebih dapat diterima sekarang ini ya. Memandangkan kanak-kanak dewasa ini adalah kanak-kanak yang bukan saja dua bahasa tapi multi bahasa ya. Jadi mereka akan sentiasa beralih daripada satu bahasa ke satu bahasa untuk mendapatkan pemahaman satu-satu maksud dalam bahasa sasaran itu. Ya, jadi kita tidak boleh mengasingkan ya bahasa Melayu daripada bahasa Inggeris sebab mereka akan sentiasa menggunakannya. Dan hari ini juga wujud kanak-kanak yang mahu mempelajari bahasa Melayu ini sebagai bahasa ketiga. Jadi mungkin approach ini juga seperti yang Dr. Mukhlis jelaskan ya, untuk kanak-kanak yang multi language, dia lebih daripada dua penguasaan bahasa. Okay. Jadi mereka akan menggunakan segala sumber bahasa yang mereka ada lah ya. Kalau kanak-kanak dua bahasa, kalau kanak-kanak yang tiga bahasa akan menggunakan bahasa Mandarin kadang-kadang yang satu lagi bahasa di rumah ya. Okay. Baik Rila, bagaimana ya kalau ibu bapa ya mahu mendapatkan bahan-bahan untuk membantu anak-anak mereka meningkatkan lagi kedewasaan mereka ya? Apakah yang ada di luar sana selain daripada buku-buku ya? Mungkinkah ada portal ataupun bahan-bahan digital ya yang boleh dijadikan sebagai bahan rujukan ya? Rila sendiri ya telah berkecimpung dalam bidang ini ya, menghasilkan banyak bahan-bahan. Jadi mungkin boleh berkongsi dengan kita lah apa yang ada di luar sana yang boleh dimanfaatkan oleh ibu bapa kita.
Memang betul, Dr. Mukhlis. Sebenarnya kalau ada ibu bapa di sana mungkin yang dah tahu ataupun belum tahu, banyak sumber-sumber percuma yang kita boleh dapatkan untuk kita mengajar anak-anak kita menjadi insan-insan yang dwibahasa. Antaranya ialah saluran YouTube dan laman Facebook Dana Kedwibahasaan Lee Kuan Yew, aplikasi NLB dan juga sumber digital NLB. Semua ini percuma. Hanya perlu akses melalui laman web masing-masing. Dan satu lagi, kalau saya boleh tambah sedikit, Dr. Mukhlis, sebenarnya saya ada bawa hadiah lah, kejutan sikit lah untuk Dr. Mukhlis pada hari ini. Beruntung saya. Sebab ramai ibu bapa yang sering tanya kan, mana kita nak dapatkan lagu-lagu Melayu dan sebagainya. Di sini juga saya ingin berkongsi bahawa adanya kewujudan portal dwibahasa khusus kanak-kanak yang menggabungkan berbagai silang media untuk kekal relevan bagi kanak-kanak kita generasi hari inilah. Dan antaranya saya akan berkongsi lagu ini. Mari kita dengar. Saya suka main buih sabun, gelembung bulat, cantik berkilat. Kalau ditiup angin berkawan, terbang tinggi sampai ke awan. Sabun taruh air, kocak-kocak jadi buih. Ambil buluh celup, tiup buih terbang sayu. Jadi itulah dia tadi lagu Buih Sabun, dan saya pasti ia mengembalikan memori zaman kanak-kanak Dr. Mukhlis mungkin, sebab waktu saya kanak-kanak lagu tu dah ada. Ya, saya juga begitu ya. Kalau dulu saya seronok mendengar dan turut menyanyi lagu itu ya sewaktu kecil, saya pasti kanak-kanak zaman ini juga akan merasa seronok mendengar lagu itu ya. Jadi gunakanlah bahan-bahan itu untuk anak-anak semua. Disokong oleh Dana Kedwibahasaan Lee Kuan Yew yang boleh dipinjam dari Perpustakaan NLB untuk para ibu bapa, dan sebenarnya banyak tajuk-tajuknya ya Dr. Mukhlis, dan usia untuk kanak-kanak dari peringkat mungkin 3-4 tahun hingga 9-10 tahun juga ada. Jadi ibu bapa bolehlah ke perpustakaan untuk meminjam tajuk-tajuk ini. Dan saya rasa kita dah berkongsi banyak pada hari ini, dan semoga perkongsian kita hari ini membawa manfaatlah kepada semua ibu bapa di luar sana tentang bagaimana mereka boleh mendidik anak untuk menjadi dwibahasa. Begitulah hendaknya. Terima kasih.